Game ni sebenarnya milik Negeri Sembilan. It's very clear cut. Ya betul. Attacking third sampai untuk nak scoring pergi kat Negeri Sembilan. Ada banyak chance tapi macam coach beritahu adalah Gustavo punya finishing je yang last touch untuk tak score. Tapi Melaka juga ada. Ifadayo tadi memang jelas dia boleh menjadikan gol. Saya ingat awak pun cakap tadi macam mana dia punya step tadi kan. Yes. Depan gol. So itu terlepas. Tapi pun untuk game ni yang menarik kita dapat lihat sebenarnya dia punya attacking third dua-dua ni. Dia punya attacking Berfungsi. third. Yes. Cuma pemain dan individu tu tak menjadikan gol, so game ni draw. Okey, saya rasa wartawan yang hebat yang berada di Melaka mungkin mempunyai jawapan dan juga pandangan tersendiri. Zulhami Zaran Azam telah pun bersiap sedia di cepat sampai dekat dekat Hard Rock ni. Awak cover bola kau, cover hiburan ni? Hafizan, memandangkan jam 12 malam, waktu pun dah orang kata nak makan tidur. Jadi kita bawakanlah sedikit hiburan malam ni supaya peminat-peminat tak ngantuk. Jadi kita boleh move sikit lah malam ni. Gitu. Ijat, producer, director saya kalau boleh kuatkan sikit audio. Saya tak berapa nak dengar. Zul, Okey, ya. dua peluang antara keemasan yang diperolehi oleh Gustavo dan juga Ifadayo sebenarnya adalah titik tolak kepada cerita utama kedua-dua pasukan, Zul. Senang cerita, dua-dua pasukan tak nak menang lah, Hafizal. Malam ni, dua-dua pasukan memperoleh peluang keemasan di depan gol. Macam Hafizal katakan tadi, untuk Melaka menerusi Ifadayo dan juga Negeri Sembilan, Gustavo Almeida. Tetapi, kedua pasukan terpaksa tidak pulang dengan kemenangan. Pada ketika saya sebenarnya melihat Negeri Sembilan lebih garang pada separuh masa pertama, yang mana mereka beberapa kali mengasak dan mencipta peluang. Salah satunya menerusi open chances daripada Gustavo, dan disusuli pada separuh masa kedua. Sekali lagi menerusi Gustavo, sebenarnya pemain ini menunjukkan persefahaman yang baik, menunjukkan satu orang kata tidak guguplah beraksi pada kali pertama bersama Negeri Sembilan, walaupun mungkin faktor kerana pernah beraksi bersama UiTM FC tidak berdepan masalah untuk adapt dengan suasana Liga Malaysia. Tetapi mungkin belum hari beliau pada malam ini, dan termasuk Ifadayo yang kita kenal memiliki orang kata 99% kalau peluang di depan gol adalah milik pemain ini. Telah dibuktikan sebagai penjaring terbanyak Liga Super 2 tahun berturut-turut sebelum ini. Tapi malam ini tidak berhasil buat Ifadayo dan juga Gustavo. Kalau dilihat Asri Ninggal hari ini meletakkan Brian sebagai penjaga gol, tidak Azlan. Saya rasa mungkin Azli Syam selaku jurulatih penjaga gol sudah pun memantau apa yang dimiliki oleh Brian untuk diturunkan. Pada pengamatan Zul, aksi yang ditampilkan oleh penjaga gol muda ini agak memuaskan, berjaya memastikan clean sheet pada malam ini, dan sebenarnya Brian C sudah diturunkan dalam kesebelasan utama dalam aksi terakhir juga, iaitu bertemu PJ City. Ketika itu dia hanya dibolosi 1 gol. Tetapi saya melihat apa yang ditunjukkan oleh Brian C ini dibantu dengan aksi ampuh di bahagian pertahanan, yang mana pada malam ini mereka beraksi tanpa Fadli Shaz yang digantung satu perlawanan. Selepas mereka kehilangan seorang pertahanan yang berkualiti, saya anggap memiliki material sebagai pemain kebangsaan, iaitu Akmal Zahir berhijrah ke Kedah. Tetapi Justin Bass dan juga Ahmad Afiq, Ahmad Fuad berjaya membentuk satu kombinasi yang baik. Pada ketika mereka kemudiannya kehilangan Justin Bass seekoran kecederaan, dan pemain yang dimasukkan iaitu Farisha Rosli atau Black telah juga menggalas tugasnya dengan baik, sekaligus memastikan gawang mereka pada malam ini tidak dibolosi. Jadi kredit harus diberikan kepada Brian C, termasuk di benteng akhir memberikan bahagian centre back. Okey, Mario nak tanya soalan apa? Selain daripada asam pedas, nanti lain sembang pasal bola. Zul, faktor kedua-dua pasukan draw ni, of course kita tengok tadi pasal the individu striker attacking tak scoring kan. So sebenarnya kalau tolak dua pemain, itu siapa sebenarnya the balance yang lebih banyak chance selain daripada tolak dua striker tu? Midfield? Okey, Melaka atau Negeri Sembilan? Berdasarkan pemerhatian saya, sememangnya Negeri Sembilan lebih dominan pada malam ini. Mereka memiliki kekuatan di benteng akhir, walaupun beraksi tanpa Herod Gulon. Kenapa saya bercakap macam tu? Sebab saya melihat kehadiran Khuzaimi PE dan juga Shihan Azmi seolah beri aura berbeza kepada pasukan ini, terutama di benteng akhir. Mereka nampak lebih confident, lebih positif untuk beraksi malam ini, dan
hanya dibezakan dengan kegagalan menghasilkan jaringan. Saya percaya kalau open chances pertama menerusi Gustavo Almeida, menerusi tandukan itu dapat diterjemahkan ke dalam bentuk jaringan, saya rasa keputusan berbeza pada malam ini, Asmawi. Dan saya juga mempunyai soalan kepada Asmawi dan juga Hafizal. Bagaimana melihat kemampuan orang kata pasukan Melaka yang sebenarnya mungkin ada masalah dalaman dan sebagainya, tapi pasukan ini masih mampu untuk meneruskan aksi yang lebih baik. Tidak berdepan dengan satu kata isu gangguan luar, faktor luaran lah, dan mereka mampu meneruskan rentak kemenangan tanpa di bawah bimbingan Asri Ninggal. Mungkin Hafizal boleh ulas sikit mengenai perkara ini. Okey, saya lebih suka untuk melihat Zul bagaimana pengurusan di changing room, pengurusan di dressing room. Ini sangat penting sebenarnya, dan Asri Ninggal berjaya dengan pantas untuk menyelesaikan cerita dalam dressing room. Ia dilihat antara faktor utama untuk dia lebih selesa bersama dengan pemain-pemain. Ditambah pula dia sebelum ini bertindak sebagai penolong jurulatih. Saya rasa ini kesan ataupun impak yang dibawa untuk memudahkan tugasnya selaku pengendali. Kalau ditanya pada saya mahukan Asri Ninggal bawa Melaka United terus. Daripada spend Betul. pada Saya setuju. spend pada jurulatih import yang banyak songeh ni. Betul, Hafizal, saya setuju. Sebab Asri memang begitu tenang dan beliau berjaya mengawal pasukan dengan baik. Dan walaupun pada ketika ada pemain yang ingin keluar dan sudah keluar, macam saya sudah laporkan sebelum ini, iaitu Faizal Talib. Dan beliau tidak melihat itu sebagai kekurangan. Dan saya juga difahamkan ada lagi pemain yang sedang berunding untuk keluar daripada pasukan ini. Jadi kredit harus diberikan kepada Asri Ninggal di atas kemampuannya untuk memastikan pasukan tidak tewas lagi di bawah bimbingan beliau. Okey. Dina mana Dina? Dina, ini saya berada di Sungai Melaka, mungkin adalah di restoran-restoran belakang ni saya akan dina. Saya nak cuba asam pedas dengan masak lemak cili api yang mana betul-betul pedas, sebab aksi malam ni nampaknya dua-dua sama pedas, Hafizal. Siapa? Kameraman awak siapa? Syafiq Safian. Itu lagi kaki makan tu. Tapi badan tak naik-naik. Betul. Fik, terima kasih Syafiq. Zul, terima kasih Zul. Sama-sama Hafizal. Asmawi, jumpa lagi. Okey. Saya rasa Asri, saya masih lagi meletakkan bahawa kenapa perlu berbelanja besar sedangkan lokal ni boleh handle. Ditambah ada Badut situ, ada Azli Syam situ. Saya rasa Asri mempunyai satu coaching staff yang boleh membantu beliau dalam apa jua keadaan. Okey, saya setuju bila Zul katakan di bawah dia belum kalah lagi dan konsisten menang dan draw. Betul, kalau kita lihat tadi dia punya jawapan pun tadi very simple, tenang. Dia pun tahu tekanan berdepan dengan pasukan Negeri Sembilan. Tapi yang lebih penting, apa yang Hafizal masukkan tadi tu, saya tertarik bila sebenarnya isu yang di luar Melaka ni sebenarnya dah selesai. Dia sekarang ni cuba membentuk balik pasukan kerana dia dapat balik pemain-pemain yang diturunkan. Fadayo masuk dalam tim balik, Adiano akan perform dalam kat tim, Sani Nordin akan ada kat situ, Syukri, Wan Zarul Nizam, kemudian Hafiz, Sazwan. So ini benda ni dia tengah, Don ni tengah macam mana? Tengah cai. Tengah cai balik semua tu dah susun untuk ke arah untuk mengejar kedudukan mata. So apa yang berlaku pada malam ni, saya tertarik bila kita tengok kedudukan dalam standing, mereka boleh mengejar kedudukan kerana daripada nombor 8, 9, 10, 11, so ada 7, 8 mata. So saya rasa perjalanan Melaka now dia nak konsisten untuk move the standing. Lagipun kalau disusun betul-betul lah, saya tertarik dengan apa awak cakap. Kalau disusun betul-betul, kurangkan individu. Macam Sony Norde, kalau kita lihat game-game terdahulu, ada beberapa peluang dia sebenarnya bermula dengan individu, tetapi pengakhirannya perlu berpasukan. Saya setuju, betul. Itulah saya masukkan tadi. Sebelum ni isu pemain yang tu tak ada. Adiano tak ada, Fadayo tak masuk. Diorang tak settle down lagi pemain tu. Tapi bila awak cakap Sony Norde, betul. Masa tu dia keseorangan. Dia lah ambil bola, dia lah pergi dribble, dia lah pergi buat everything. Senang buat finishing tu, dia tak ada support. But now, dia dah mula pergi for the team. Hashtag kekal Asri Ninggal. Boleh. Hashtag kekal Asri Ninggal untuk Melaka United. Boleh. Okey.